Mati kan nanti? Set. Pakai dah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah wa kafa. Salamun ala ibadilladzi nastafa. Amma ba'du, fa'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abiru sabil. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin wa barik wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin wa barik wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina wa barik wa sallim. Mafhum hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kasih sayang Allah Rabbul Izzah kepada hamba-Nya adalah 70 kali lebih sayang kasih seorang ibu kepada anak. Di satu ghazwah peperangan, bila selesai peperangan berlaku, keadaan kucak-kacir, harta rampasan berselerakkan. Tiba-tiba ada satu orang ibu, orang lain duduk tumpu harta yang berselerakkan. Seorang ibu, dia menoleh ke kanan dan ke kiri. Dia mencari anaknya yang masa peperangan tadi jatuh keguguran. Tiba-tiba dia nampak anak dia di hujung sana. Dia angkat, lalu dipeluk, dicium, melepaskan perasaan rindu begitu sekali. Peristiwa ini disaksikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, mafhumnya kepada sahabat, wahai sahabatku, ketahuilah sesungguhnya Allah Ta'ala lebih kasih kepada hamba-Nya lebih daripada seorang ibu ini kasih kepada anaknya, 70 kali lebih kasih. Tentang kasih Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau Allah tak kasih kepada kita, Allah tak datangkan kita di sini. Betul tak tuan-tuan? Daripada lubuk hati yang dalam, kita kena ada perasaan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah keluarkan kita daripada suasana yang sibuk, suasana dunia, keperluan kita. Dikala orang lain fikir pagi, petang, petang sampai ke malam, malam fikir lagi sampai ke pagi, Allah lapangkan masa kita datang di sini. Tidak ada tujuan lain, kerana rahmat Allah begitu dekat dengan kita. Tuan-tuan kasih Allah Subhanahu wa Ta'ala, di hari akhirat nanti tertulis di Arasy, inna rahmati fawqa ghadabi. Sesungguhnya rahmat aku mengatasi kemarahan aku. Begitu banyak rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, begitu banyak sekali rahmat kepada orang Islam, orang kafir, kepada hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga syaitan pun angkat kepala. Syaitan pun, kata Qari Tayyib rahimahullah ta'ala, syaitan pun angkat kepala. Hari ini syaitan kata, syaitan pun berharap hari ini kalau aku juga akan diampun oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syaitan pun berharap hari ini aku diampun oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuan-tuan dikasihi Allah Subhanahu wa Ta'ala, nisbah kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita ada dua nisbah. Nisbah sebagai hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, nisbah Allah kita yang Arhamur Rahimin, yang paling pengasih di antara segala pengasih. Nisbah kita sebagai umat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana rahmatul lil alamin, pembawa rahmat sekalian alam. Allah kita Arhamur Rahimin, Nabi kita pula rahmatul, kuat sikit tuan-tuan, rahmatul lil alamin, rahmat dan rahmat, rahim dan rahman. Tuan-tuan dikasihi Allah Subhanahu wa Ta'ala, begitu kasihnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Ta'ala ciptakan apa saja di atas dunia ni. Ma khalaqalakum ma fil ard, khalaqalakum ma fil ardi jami'ah.
Allah Ta'ala cipta kepada kamu apa saja yang terkandung di bumi ini, khalaqalakum, untuk tujuan manfaat kepada kamu. Ya, di pantai orang olah air pantai, keluarnya garam. Garam dihantar ke kilang daripada bentuk buku kepada bentuk serbuk. Serbuk tadi dihantar ke kedai runcit, manusia beli bawa balik rumah. Garam yang di lautan asalnya telah sampai ke rumah manusia dalam bentuk manfaat kepada manusia, boleh diletak dalam gulai, tom yam dan sebagainya. Manusia menyelam ke dasar laut mencari mutiara, dasar yang begitu dalam sekali, begitu mujahadah, susah payah dibuat untuk mengambil mutiara yang berharga, dikeluarkan daripada dasar laut ke atas laut, kemudian ke atas darat, diolah-olah, dipersembahkan untuk dipakaikan mutiara-mutiara tadi kepada wanita-wanita, manusia-manusia. Khalaqalakum ma fil ardi jami'ah. Allah Ta'ala cipta segala sesuatu untuk manfaat manusia. Hatta binatang-binatang, haiwan-haiwanat yang mana setengah haiwan ternakan itu memanglah ya sebagai manfaat kepada kita, kambingnya, itiknya, ayamnya, apa saja. Hatta binatang-binatang yang buas sekalipun. Harimau-harimau dalam hutan, singa-singa dalam hutan, apa saja binatang buas yang kita nampak tak nampak, makhluk Allah dasar laut, atas laut, semuanya itu semua Allah Ta'ala ciptakan untuk memperhambakan diri kepada siapa? Kepada manusia. Dan manusia itu sendiri untuk siapa? Untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Antum khuliqtum, ad-dunya khuliqtum lakum, dunia ini diciptakan untuk kamu. Wa antum khuliqtum lil akhirah, adapun kamu dicipta untuk akhirat. Allah Ta'ala tak kata kamu dicipta untuk dunia. Allah Ta'ala kata dunia dicipta untuk kamu. Adapun kamu untuk siapa? Untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi hatta binatang-binatang yang mana kita nampak beri mudarat kepada kita, ya, kalajengking, ular-ular, yang mana hatta hari ini kita nampak virus-virus yang mana dari segi zahirnya memberi mudarat kepada kita, tapi pada asal hakikatnya semuanya itu Allah Ta'ala ciptakan tujuan untuk bagi manfaat kepada manusia. Satu cerita ditulis oleh ulama dalam kitab-kitab tasawuf mereka. Satu orang wali Allah, ya, satu orang wali Allah. Cerita-cerita benar, tuan-tuan, bila kita kisahkan, bila kita ceritakan, tuan-tuan, cerita yang benar itu bila kita ceritakan, kita dengar dengan hati yang benar, cerita yang benar tadi akan masuk dalam hati kita, dia akan bagi kesan, tuan-tuan. Satu orang wali Allah, dia sedang berjalan dalam satu perjalanan, kemudian dia nampak seekor kalajengking berjalan dengan laju. Maka orang yang dekat dengan Allah, dia akan memperhatikan setiap yang berlaku di sekeliling dia. Likulli syai'in ayatun, setiap sesuatu itu merupakan petunjuk. Ad-dalu ala wahdi zatih, menunjukkan kepada keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia perhati orang dekat dengan Allah ni, maka dia follow apa itu kalajengking tadi yang bergerak laju nak ke mana ni. Dia pergi hintai, follow di belakang. Tiba-tiba sampai di tepi sungai. Di sana sudah ada, ya, zaman dulu banyak kura-kura dan sebagainya di tepi sungai. Zaman kita dah tak ada. Dulu kita naik kereta ada kura lalu dan sebagainya. Siapa pernah menyaksikan orang lama sini? Ya, zaman sekarang tak ada. Jadi kura-kura sudah ada di tepi sungai. Jadi kalajengking tadi naik melompat di atas apa itu tempurung kura-kura berenang ke berang sana. Maka wali Allah tadi follow lagi, tak tahulah dia naik sampan ke apa, dia follow lagi. Kalajengking bergerak makin laju, tiba-tiba sampai di bawah satu pohon. Satu orang pemabuk yang sedang pegang botol arak sedang tidur, mulut tenganga. Maka kalajengking datang menghampiri, rupa-rupanya ada satu ekor ular tedung yang datang hampir saja mematuk si pemabuk arak tadi. Datang kalajengking lalu menangkis serangan ular tedung. Mereka bertelingkahan, bergelut. Akhirnya Allah Ta'ala kalahkan ular tedung tadi dengan Allah Ta'ala hantarkan kalajengking. Kemudian kalajengking tadi U-turn balik ke tempat asal. Jadi wali Allah tadi perhatikan begini, maka dia kejut si pemabuk tadi. Dia kata, "Hoi, bangun kamu. Dunia dah nak kiamat, kamu tidur sedap lagi. Apa cerita pada kamu?" Jadi pemabuk tadi tanya apa cerita sebenarnya. Dia pun cerita A sampai Z. Maka pemabuk tadi telah insaf. Mungkin dia punya high dia dah hilang.
Bila si wali Allah cerita daripada A sampai Z, Allah Ta'ala hantarkan, maka dia sedih, dia menangis, dia menyesal. Dia kata, aku seorang yang pemabuk arak, tak pernah tinggal arak berapa tahun dah. Allah Ta'ala masih sayang pada aku, hantar seekor kalajengking yang mana pada zahirnya kita nampak bagi mudarat kepada kita. Allah gunakan kalajengking tadi untuk bagi manfaat kepada seorang yang pemabuk. Sejahat-jahat kita hari ini adakah di kalangan kita yang pemabuk? Mudah-mudahan Allah Ta'ala bagi mabuk muhabbat, cinta Allah kepada kita semua. Tuan-tuan kasih Allah Subhanahu Wa Ta'ala, semua Allah Ta'ala jadikan atas muka bumi ini adalah untuk memperhambakan diri kepada manusia ataupun hadrat insan. Adapun hadrat insan itu sendiri Allah Ta'ala ciptakan untuk memperhambakan diri kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tuan-tuan kasih Allah Subhanahu Wa Ta'ala, betapa rahmatnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala, betapa pengasihnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dalam Quran menyebut, ya ayyuhalladzina amanu. Allah Ta'ala sebut, fazkuruni azkurkum. Wahai hambaku, ingatlah aku, nescaya aku ingat akan kamu. Dalam hadis kudusi Allah Ta'ala sebut, bila mana hambaku mengingat akan daku, aku ingat akan hambaku. Bila mana hambaku telah lupa akan daku, pun aku masih mengingati hambaku. Kita hari ini ingat kekasih kita, kawan kita, ayah kita, selagi mana mereka ingat kita, selagi mana mereka mesej kita, WhatsApp kita. Bila mereka lupa kita, kita pun abaikan mereka. Tapi Allah Subhanahu Wa Ta'ala sentiasa menunggu hamba-hambanya yang buat keburukan, buat dosa, buat maksiat. Dalam hadis menyebut, seorang manusia, insan membuat dosa begitu banyak sekali sehingga alam ini dipenuhi dengan dosa-dosa tangan-tangan manusia. Sekali saja manusia menyebut astaghfirullah, Allah Ta'ala menjawab apa? Ghafartu lakum wala ubali. Aku telah ampun dosa kamu dan aku tak heran, tak peduli apa pun pada sesiapa pun. Tuan-tuan kasih Allah Subhanahu Wa Ta'ala, begitu kasih dan sayangnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala kepada kita. Allah Subhanahu Wa Ta'ala ada dua nama, Ar-Rahman Ar-Rahim, yang mana kita baca dalam Al-Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim. Tuan-tuan, satu sifat orang Allah Ta'ala kurniakan satu orang itu yang mana dia kaya. Ini sifat juga, sifat kaya. Satu orang yang mana Allah Ta'ala bagi sifat pemurah. Tak semesti kaya, tapi pemurah. Banyak mana dia ada, dia belanjakan, dia infakkan. Tapi yang terbaiknya, satu orang dikurniakan kaya, dalam masa yang sama dia ada sifat sakhi, pemurah. Dia siang malam membelanjakan duit, dia infak kepada orang yang memerlukan. Jadi Allah Subhanahu Wa Ta'ala punya sifat Ar-Rahman Ar-Rahim. Ar-Rahman Ar-Rahim. Apa maksud Ar-Rahman? Maksud Ar-Rahman, sifat rahmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala ini, maksud Ar-Rahim ini adalah sifat rahmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang tanpa had, tanpa penghujung, tanpa batasan. Sifat rahmat Allah Ta'ala ini tanpa batasan. Seperti mana sifat tak ada orang kaya kan? Sifat Allah Ta'ala kurniakan kekayaan, tapi tak ada batasnya. Tapi sifat rahmat Allah Ta'ala pada Rahim ni, maksud dia sifat rahmat Allah yang mana ghair mutanahi, tidak ada penghujung. Ar-Rahman maksud apa? Sifat rahmat Allah Ta'ala ni Allah Ta'ala belanjakan, berikan kepada setiap manusia, baik di dunia maupun di akhirat, baik kepada orang mukmin maupun pada orang kafir, baik pada lelaki maupun wanita, baik pada rakyat maupun pemimpin, baik kepada sesiapa saja. Rahmat Allah Ta'ala meliputi segalanya. Itu Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Inilah sifat Allah Subhanahu Wa Ta'ala, yang mana Allah Ta'ala begitu kasih kepada hambanya. Dalam hadis ada menyebut, bahawa rahmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu, Allah Ta'ala mentaksimkan, membahagikan rahmat Allah Ta'ala itu kepada 100 bahagian. Berapa bahagian tuan-tuan? 100 bahagian. 100 bahagian tadi, hanya 1% saja Allah Ta'ala kurniakan kepada makhluk insan dan sebagainya. Dengan itulah seorang ibu kasih kepada anak. Dengan itulah seorang ayah kasih kepada anak, anak kasih kepada ibu, anak kasih kepada ayah, seorang ustaz kasih kepada anak murid kasih kepada ustaz, seorang mursyid kasih kepada salik, salik kasih kepada mursyid, seorang rakyat kasih kepada pemimpin, pemimpin kasih kepada rakyat, seorang profesor kasih kepada student, student kasih kepada profesor. Iti ayang semua muhabbat, kasih sayang, kasihnya manusia, kasihnya binatang, kasihnya segala makhluk Allah Ta'ala, itu hanya berapa tuan-tuan? 1%. Dan 99% lagi, 1% maknanya 99% lagi rahmat itu
hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau dalam peperangan tadi seorang ibu yang begitu kasih kepada anak dia, bayangkan itu hanya 1% daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan 99% lagi rahmat yang ada pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bila kata Allah taala kasih rahmat kepada kita, betapa kasih rahmatnya Allah taala kepada hamba-Nya, tuan-tuan. Tak dapat dibayangkan. 70 kali lebih daripada ibu itu hanya untuk memberi faham kepada kita saja. Sedangkan rahmat Allah taala lebih daripada itu. Cak subhanallah. Tuan-tuan, tanda kasihnya Allah, tanda rahmatnya Allah meliputi kepada kita. Bila mana kita buat, kita ada 2 malaikat, raqib, atid, kan? Malaikat di sebelah kanan pencatat kebaikan, sebelah kiri pencatat keburukan. Bila mana manusia hanya niat kasihnya Allah pada kita, niat nak buat baik, Allah Ta'ala perintahkan malaikat sebelah kanan catat, niat saja, catat 1 kebaikan. Dan bila mana manusia buat 1 kebaikan, falahu asyru amthaliha, Allah Ta'ala gandakan 10 kebaikan. Bila niat 1 kebaikan, niat nak bangun tahajud, dah 1. Bangun tahajud, dapat 10. Tapi bila mana manusia niat nak buat dosa, jadi sistem tulis kebaikan keburukan kita ni, dia ada amir, dia ada makmur, dia ada majikan, dia ada staf. Jadi malaikat penulis kebaikan itu adalah majikan ataupun amir dia, dan malaikat penulis keburukan itu adalah makmun ataupun dia punya staf. Jadi malaikat keburukan tadi, bila mana manusia niat nak buat dosa, dia kena tanya Amir Sak dulu. Amir Sak, boleh tak aku nak tulis keburukan? 1 keburukan dia niat, 1 keburukan aku akan tulis. Tanya dulu. Maka Amir Sak kata, kenapa kamu nak tulis? Dia baru niat je pun, jangan tulis lagi. Kan? Kasihnya Allah Subhanahu wa taala, Allah perintahkan malaikat yang tulis keburukan jangan tulis dulu. Kemudian bil faras, kalau manusia tadi buat keburukan, buat dosa, buat maksiat, maka malaikat pencatat keburukan tadi, dia tunggu, dia tanya Amir Sak dia, maka disebut dia tunggu sampai 6 jam. Kalau dalam masa sejam, kalau dia buat, malaikat yang penulis catatan tangan kanan, penulis kebaikan tadi kata tunggu dulu, mana tahu dalam masa setengah jam, 1 jam ni dia menyesal, dia bertaubat, dia istighfar, maka kamu jangan tulis dulu. Sampai 6 jam kalau dia buat keburukan, barulah ditulis. Dan selepas itu kalau dia bertaubat, an-nadmatu taubatun, penyesalan itu merupakan taubat, maka malaikat akan delete balik. Dan falahu asyru amthaliha, orang buat kebaikan Allah Ta'ala gandakan 10. Itu untuk fahamkan kita sebenarnya. Dan pahala Allah Ta'ala boleh bagi kepada hamba-Nya, wa yudha'ifahu lahu, Allah Ta'ala boleh gandakan sebanyak gandaan yang tak dapat kita fikirkan. Dan malah manusia disebut, bila manusia sedang tidur, malaikat akan menghapuskan 10 dosa dia. Waktu manusia tidur, malaikat menghapuskan 10 dosa dia. Itu tanda kasihnya, rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Disebut dalam hadis, bila mana satu orang itu mengucapkan subhanallah wa bihamdihi. Sebut tuan-tuan, subhanallah wa bihamdihi sebanyak 100 kali, 1 hari 1 malam, maka Allah Subhanahu wa taala akan ampun segala dosanya, walaupun dosanya sebanyak buih-buih di lautan. Mudahnya nak sebut subhanallah, saya sebut macam tu pun tuan keluar dengan spontan, subhanallah. Subhanallah wa bihamdihi 100 kali. Rahmat Allah, Allah Ta'ala akan ampun segala dosa kita, walaupun dosa sebanyak buih-buih di lautan. Ini hadis Bukhari. Dan Allah Ta'ala nak kasih kepada kita, rahmat kepada kita, Allah Ta'ala mencari-cari alasan kita nak ampunkan. Allah memang nak ampunkan kita, tapi Allah Ta'ala cari alasan. Apakah alasan-alasan? Kadang-kadang Allah Ta'ala bagi sakit. Orang yang sakit itu, musibah yang terkena kepada dia, ada orang 2 bulan, ada orang 3 bulan, ada orang kena COVID 10 hari, ada 2 minggu, ada sebulan, tak kebah lagi, macam-macam ujian bermacam-macam orang. Jadi sakit itu adalah merupakan bahana, dia panggil alasan untuk Allah Ta'ala ampunkan dia. Disebut satu orang ibu yang mana dia bercantum dengan suami dia bersama dengan suami dia, maka dengan persamaan itu menyebabkan ibu tadi hamil.
Disebabkan hamil itu, Allah Subhanahu Wa Taala ampun dosa si ibu tadi, ampun segala dosa dia, menyebabkan dosa dia tiada dosa lagi seperti mana seorang bayi yang baru lahir. Pertama, tu tak lahir anak lagi. Bila mana lahir anak, Allah Ta'ala ampun pula kali kedua suruh dosa-dosa dia. Kalau di tengah-tengah tu dia buat dosa lagi, segala dosa diampun oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dua. Dan nombor tiga, sekiranya bayi yang lahir tadi, dia ajar, dia didik, dia asuh anak dia tadi, sehingga kan bayi yang baru lahir tadi, lafaz pertama dia boleh bercakap, dia ucap perkataan Allah, maka sekali lagi Allah Ta'ala ampunkan segala dosa si ibu tadi. Ayah yang melakukan sesuatu terjadi kepada ibu, ampun dosa ibu. Betapa rahmatnya Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi segala musibah yang datang kepada kita, tuan-tuan, jangan kita tension, jangan kita pressure. Segala musibah sakit yang datang itu adalah bahana, dia panggil, adalah alasan untuk Allah ampunkan kita. Sehingga kita tersepak batu, tersadung kaki, dan sebagainya. Itu dosa-dosa kita, Allah Ta'ala jadikan musibah yang kecil, yang besar, untuk mengampunkan dosa kita. Kalau zaman dulu kita pakai pelita lilin dan sebagainya, datang angin dan sebagainya, menyebabkan rumah kita terpadam apinya, kita anggap musibah yang kecil. Itu musibah Allah jadikan untuk ampun dosa kita. Malah kata ulama, sekiranya satu orang itu ambil barang, jam lah contohnya, dia letak di poket sebelah kanan, tiba-tiba dia sibuk perkara lain, tiba-tiba tengok, jam aku mana? Maka dia selup poket belah kiri, tengok, tak ada, tak ada. Dah jadi gabra, dah rasa takut, hilang sesuatu. Maka bila dia pegang sebelah kanan, lega. Waktu tengah-tengah dia gabra, dia takut, perasaan itu pun merupakan ujian musibah yang kecil, disebabkan itu Allah ampun segala dosa dia. Betapa rahmat kasihnya Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita, tuan-tuan, dan kita tak maklum perkara ini, kita tak sedar perkara ini, tuan-tuan. Allah, tuan-tuan, kalau Allah Ta'ala bukakan betapa rahmatnya Allah Ta'ala kepada kita, tuan-tuan, maka nescaya kita akan habiskan seluruh hidup kita untuk sujud kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan Allah Ta'ala jadikan lagi asbab-asbab, apa itu keampunan. Kalaulah satu orang itu malas istighfar, malah bertaubat, malah nak istighfar, malah bertaubat macam kita ni kan, maka Allah Ta'ala jadikan pula apa? Allah Ta'ala jadikan burung-burung yang berterbangan, ikan-ikan di lautan, semuanya makhluk-makhluk Allah yang berterbangan, yang duduk di hutan, yang di laut, semua Allah Ta'ala jadikan mereka untuk beristighfar keampunan kepada manusia pula. Dah kamu sendiri malah istighfar, Allah jadikan makhluk lain untuk istighfar kepada kamu. Subhanallah. Dan lagi doa ghaib lil ghaib, nak jadikan asbab istighfar. Satu orang doa kepada saudaranya yang lain di tempat yang ghaib, maknanya orang tak tahu. Contohnya Ijan, dia doa kepada Hakim, ya Allah, keampunlah Hakim, ya Allah, kau bagilah isteri yang soleh kepada Hakim, keampunlah dosa Hakim. Maka asbab doa ghaib Ijan tadi, Allah Ta'ala ampun dosa Hakim, Allah Ta'ala ampun dosa Ijan sendiri. Itu panggil doa ghaib lil ghaib. Allah Ta'ala jadikan, tuan-tuan, alasan untuk ampun. Allah Ta'ala memang nak ampun kita, cuma kita perlu buat sedikit amalan untuk menarik rahmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Disebut puasa Ramadan juga. Satu orang berpuasa sebulan pada bulan Ramadan, itu juga sebab keampunan Allah Ta'ala ampunkan dosa daripada Ramadan lepas sampai Ramadan ini. Demikian juga satu orang yang buat umrah dan haji, di antara dua umrah, satu umrah dengan umrah yang lain, tengah-tengah juga adalah asbab keampunan manusia di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Disebut dalam hadis, satu orang yang buat umrah kemudian dia pulang, umrah yang mabrur, raja'a kayaumin waladat ummuhu, dia akan pulang seperti mana satu orang yang baru lahir daripada perut ibu dia. Demikian juga jemaat sampai Jumaat. Tadi Ramadan sampai Ramadan, umrah sampai umrah. Jumaat ni sampai Jumaat depan, kita semayang Jumaat dengan berjemaah. Rapat-rapat ke? Tak kisahlah. Jadi Jumaat, di antara Jumaat itu juga adalah asbab keampunan dosa. Ibu hamil kita sebut tadi. Demikian, tuan-tuan, Allah Subhanahu Wa Ta'ala begitu pengasih, begitu rahmat. Allah nak bagi rahmat kepada kita. Allah Ta'ala adalah Arhamur Rahimin. Nisbah pertama. Nisbah yang kedua adalah Nabi kita adalah rahmatan lil alamin.
Kita baru saja habis bulan Maulud. Kita bukan saja digalakkan untuk selawat ke atas Nabi di bulan Maulid saja, sepanjang tahun kita kena basahkan lidah kita dengan istighfar kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam surah Wadduha kita selalu baca wala saufa yu'tika rabbuka fatarda. Wala sau, dan tak lama lagi kami akan kurniakan kepada kamu wahai Muhammad. Kaf ini maksudnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wala saufa yu'tika fasaufa yarda. Sehingga kan kamu akan redha. Banyaknya kami akan bagi pada kamu sehingga kan kamu akan jadi suka wahai Muhammad. Maka Mursyid Alam, Syekh pada Syekh kita, dia terjemah ayat ini, dia kata ayat ini maknanya Allah Taala beri begitu banyak kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga Nabi terpaksa kata kalau basuh uduk bas. Faham tak bas? Pernah tak kita pergi ambil kalau dalam kawan kampung untuk pengulu bagi beras dan sebagainya kan? Kita pergi ambil tadah beras, kemudian dia bagi satu cupak, kita dah cukup, bagi lagi dua, kita pun sampai bas. Kalau bahasa Urdu bas. Bahasa kita apa? Cukup. Wala saufa yu'tika. Hazrat Mursyid Alam kata wala saufa yu'tika. Allah Taala kata kami akan kurniakan kepada kamu wahai Muhammad fa saufa yarda, sehingga kan kamu kata bas cukup dah Allah, banyak sangat ni ya Allah. Itu kurniaan Allah Subhanahu wa taala kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Allah Arhamar Rahimin. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam rahmatul lil alamin. Sehingga di padang mahsyar Nabi sallallahu alaihi wasallam tunggu umat dia. Setiap nabi ada doa yang khusus untuk digunakan. Semua nabi-nabi telah menggunakan doa yang khusus tadi, tapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah gunakan doa yang khusus tadi untuk syafaat umat dia. Sehingga Allah Taala telah sediakan satu mimbar yang dibuat daripada cahaya khusus untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk lintas titian sirat. Maka bila diseru Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk naik titian sirat tadi, Nabi tak mau naik. Dia kata selagi mana masalah umat aku tidak akan selesai, aku tak mau naik. Aku takut kalau aku naik mimbar tadi, mimbar aku bawa terbang menyeberangi sirat tadi, dan umat aku di belakang terkapai-kapai di sana. Itu kasihnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Jadi saya sebutkan tadi, segala sakit, segala musibah Allah Taala jadikan semata-mata Allah Taala nak ampunkan kita. Musibah pun asbab keampunan. Sakarat, dekat nak mati nanti. Setiap orang akan mati kan, kullu nafsin za'iqatul maut. Kita akan mengharungi yang disebut sebagai sakarat. Nabi sallallahu alaihi wasallam pun dekat nak wafat. Perkataan akhir Nabi sebut innal maut lisakarat. Innal maut lasakarat. Sesungguhnya bagi kematian itu ada sakarat, ada sakit nak mati. Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga Nabi terpaksa celup air dalam bekas yang diisi air, Nabi sapu di seluruh mukanya. Itu sakarat. Jadi sakarat yang Allah bagi kepada setiap orang mukmin itu sebenarnya asbab Allah Taala nak ampunkan dosa. Demikian juga dia sebut zabtah kubur. Bahasa Urdu zabtah. Zabtah maknanya apa panggil? Layanan kubur. Bukan azab lagi. Dia panggil apa? Himpitan kubur. Himpitan kubur juga Allah jadikan semata-mata Allah nak ampun dosa kita atas dunia dulu. Tazkiyah dalam kubur. Atas dunia tak nak tazkiyah, Allah Ta'ala tazkiyah dalam kubur dengan menghimpit. Jadi zabtah kubur, himpitan kubur itu bergantung kepada amal seseorang. Ada orang yang mana kubur akan menghimpit dia, berceragah tulang rusuk. Nabi buat macam ni. Semua buat macam ni, itibak sunnah. Nabi buat macam ni. Ada orang macam ni. Ada orang yang mana zabtah kubur dia tidaklah begitu kuat, seperti mana satu orang hari ni, orang ayah dia sakit kepala, kemudian anak dia urut kepala dia, anak dia buat macam ni. Itu saja himpitan kubur dia. Jadi himpitan kubur jadi asbab keselesaan hidup dia. Tapi nak ceritanya, himpitan kubur, azab dalam kubur itu hanya semata-mata nak beri keampunan, rahmat kepada manusia tadi, tuan-tuan. Di hari akhirat kelak, tuan-tuan, Syekh kita sebut seorang kisah di Yaumul Mahsyar, seorang hamba, satu orang hamba yang mana Allah Ta'ala selubungi dia dengan cadar nur, cadar cahaya. Kemudian apa terjadi? Maka dia dengan Allah Ta'ala saja dalam tu. Maka Allah Subhanahu Wa Ta'ala bilang dosa-dosa dia. Allah Ta'ala bilang, kamu pernah buat ni, kamu pernah buat ni, pernah curi telur busuk orang, kamu pernah curi kedai kunci orang, kamu pernah masuk tandas buat sesuatu. Allah bilang satu-satu, sehingga dia rasa lepas ni tak ada harapan dah aku.
Tak ada harapan dah aku. Dia semakin takut. Allah bilang-bilang, akhir sekali Allah Ta'ala kata, aku telah ampunkan segala dosa kamu dan tidak ada seorang tahu pun kecuali kita berdua saja. Mafhum hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kain cadar yang diselubung tadi diangkat, maka wajahnya bercahaya-cahaya sehingga orang ramai menyangkakan ini salah seorang nabi daripada anbiya-anbiya. Sedangkan mereka tak tahu ini adalah seorang pendosa daripada umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Betapa kasihnya Allah Subhanahu wa taala terhadap hamba dia. Dan kisah seorang hamba lagi, demikian juga Allah Subhanahu wa taala panggil dia, kemudian Allah Taala bilang dosa-dosa kecil dia. Allah Taala kata, ini dosa kamu pernah buat dulu, ini dosa kamu, ini dosa kamu, ini dosa kamu. Akhir sekali Allah Taala kata, wahai hambaku, sesungguhnya aku telah ampun segala dosa-dosa kecil kamu. Mendengarkan begitu dia kata, ya Allah, ada lagi aku dosa besar banyak lagi ni, ya Allah. Dengan harapan ia juga diampun Allah Subhanahu wa taala. Jadi bila Nabi cerita macam ni, Nabi pun begitu senyum dan Nabi ketawa sehingga menampakkan gigi yang cantik Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan kena ketawa juga. Mentang-mentang Allah Taala ampunkan dosa kecil, sebelum ni dia takut, tak, oh ni dosa kecil, ni dosa besar Allah tak sebut lagi ni. Bila Allah Taala kata ampun segala dosa-dosa kecil, dia kata, ya Allah, dosa besar banyak lagi ni, ya Allah. Sebenarnya dia sebut habis dosa besar, Allah Taala ampun habis dosa kecil dan dosa besar. Itu rahmat Allah Subhanahu wa taala terhadap hamba-Nya. Dan Allah Subhanahu wa taala memang mahukan kita semua masuk syurga bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi hari ini yang mana kita sendiri buat zalim kepada diri kita. Wa kanu anfusahum yazlimun. Mereka sendiri yang menzalimi diri mereka sendiri. Mereka buat dosa, buat maksiat, sebenarnya mereka sendiri yang memotong kaki-kaki mereka, bukan Allah Taala yang membiarkan mereka begitu. Jadi tuan-tuan kasih Allah Subhanahu wa taala, kita selalu baca hadis, ya, baca hadis dalam Fadail Amal ada 7 golongan yang mana akan berada di bawah naungan arasy Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya selain daripada 7 ini banyak lagi kalau kita gabungkan hadis-hadis yang lain, hadis-hadis sahih hasan yang lain, bukan sekadar 7, lebih 40, 50, 70 lagi asbab-asbab orang yang buat amalan, disebabkan amalan tadi Allah Subhanahu wa taala letakkan dia di bawah naungan arasy Allah Subhanahu wa taala. Yang 7 tadi maklum kepada kita semua, di antaranya imam muadil, pemimpin yang adil, seorang menjadi raja, seorang jadi pemimpin, YB dan sebagainya, dia memerintah dengan adil, pemimpin yang adil, sultan yang adil, di antara orang yang akan mendapat naungan arasy Allah Subhanahu wa taala, hari di mana tidak ada hari peneduh, tidak ada peneduh, yauma la zilla illa zilluhu, hari yang mana tidak ada teduhan melainkan teduhan naungan arasy Allah Subhanahu wa taala. Dan selainnya pemuda, ya, pemuda yang ulang alik ke masjid. Orang yang mana ulang alik ke masjid, hatinya sentiasa ada connection dengan masjid. Balik zuhur, hati dia connection pada asar. Balik asar, hati connection dengan maghrib. Sentiasa ulang alik ke masjid. Ini juga golongan yang akan mendapat apa? Naungan arasy Allah Subhanahu wa taala. Dan juga orang yang berpisah kerana orang berjumpa, bertemu kerana Allah, dan orang yang berpisah nanti juga kerana Allah. Orang golongan ini juga mudah-mudahan kita juga termasuk dalam golongan ini. Kita semua berjumpa kerana Allah dan nanti lepas ni kita berpisah 2 hari, 3 hari lepas ini juga semata-mata kerana Allah. Mudah-mudahan dengan asbab ini Allah Taala tempatkan kita semua di bawah naungan arasy Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara mereka orang yang mana sedekah dengan tangan kanan begitu ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga tangan kiri pun tak tahu. Apa maksudnya? Dia begitu ikhlas, dia menyembunyikan. Tadi kita baca hadis kitab Al-Pasar tadi, begitu para akabir kita, mereka menyembunyikan amalan-amalan mereka sehingga amalan mereka tidak diketahui oleh sesiapa pun, sehinggalah mereka wafat meninggal, barulah pecah cerita kebaikan-kebaikan yang mereka buat. Orang yang sedekah dengan tangan kanan, tangan kiri tak tahu, itu satu kiasan, maknanya dia ikhlas kepada Allah, ia termasuk daripada golongan orang yang akan dapat apa itu? Naungan arasy Allah Subhanahu wa taala. Dan selain daripada 7 tadi, orang yang mana berhutang, dia si pemberi hutang, kemudian bila mana orang tu datang, dia cakap aku tak dapat bayar hutang lagi, duit aku tak ada lagi, maka disebabkan itu dia bagi lagi tempoh, dia lanjutkan lagi, okeylah bulan depan kau bayar. Orang yang bagi tempoh untuk membayar hutang ini juga, orang ini juga akan ditempatkan di bawah naungan arasy Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga orang yang silaturahmi. Manusia hari ini, manusia disebabkan benda-benda yang kecil, manusia tak bercakap, tak nak bersapa, tak nak apa, hatta adik-beradik sendiri, hatta keluarga terdekat, mereka memutuskan silaturahim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, silman qata'a, hubungkan
tali silaturahim, orang yang memutuskan tali silaturahim dengan kamu. Wa'afwan man zalama, ampunkan dosa orang yang menzalimi kamu. Wa ahsin ila ma asa ilaik, dan buat baiklah kepada orang yang buat jahat kepada kamu. Orang buat jahat kita balas dengan baik. Kan? Jadi hubung silaturahim, orang yang lama dah saudara tak bertegur siapa, tak ada siapa buat hubungan, dia pergi buat hubungan, pencetus silaturahmi, maka Allah Subhanahu Wa Taala jadikan orang golongan ini golongan yang dapat naungan arasy Allah Subhanahu Wa Taala. Demikian juga orang menjaga anak yatim. Hari ini kalau kita tak jaga anak yatim, mungkin ada di antara kita adik perempuan kita suaminya meninggal, maka anak yatim kita ambil pelihara dia, jaga dia, kita jaga anak yatim. Jadi orang yang perwish menjaga, melihara anak yatim ni tuan-tuan, ganjaran dia di hari akhirat nanti, di mana orang dalam keadaan huru-hara, orang yang menjaga anak yatim termasuk daripada golongan orang dapat naungan arasy Allah Subhanahu Wa Taala. Demikian juga perempuan ataupun lelaki yang mana mereka ada kesempatan, peluang untuk melakukan zina, tapi bila ada peluang untuk melakukan zina, si lelaki atau perempuan kata, aku takut akan Allah. Jadi dia cancel untuk melakukan zina kerana takut pada Allah Subhanahu Wa Taala. Orang macam ni juga akan termasuk di dalam naungan arasy Allah Subhanahu Wa Taala. Satu golongan wanita, kematian suami, kemudian dia tak nak kahwin lain disebabkan nak jaga, dia kata anak masih kecil-kecil lagi, tak nak kahwin lagi. Dia tangguhkan, delaykan perkahwinan dia. Apa dia sebut malam? Single mother. Ibu tunggal yang tak nak kahwin lagi disebabkan nak jaga anak-anak yang masih kecil. Wanita yang macam ini juga Allah Ta'ala akan tempatkan dia di bawah naungan arasy Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Demikian juga orang yang tak terima rasuah. Orang dahulu rasuah, dia orang besar, boleh buat apa saja. Bila orang ulu dia boleh buat apa saja, tapi dia kata no way terhadap rasuah. Orang yang menolak rasuah juga akan mendapat tuduhan arasy Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Demikian juga orang yang ada peluang ambil riba, tapi dia tolak riba. Dia takut riba itu larangan Allah Subhanahu Wa Taala, kerana Allah Taala kata innallaha harrama riba. Allah Taala halal bai', Allah Taala halalkan jual beli, wa harrama riba, dan Allah Taala haramkan riba. Orang yang tolak riba juga termasuk dalam golongan orang yang dapat naungan arasy Allah Subhanahu Wa Taala. Demikian juga orang yang menghilangkan kesedihan orang lain. Menghilangkan kesedihan ni tak semesti ada duit, bagi duit 1,000 hilang kesedihan, tak. Mungkin dia ada suara, dengan suara dia tadi boleh menghiburkan. Mungkin dia banyak cerita, banyak modal, dengan modal dia cerita-cerita orang lain boleh terhibur. Orang baru kematian suami isteri, dengan dia cerita, dia buat hubungan, orang lain boleh gembira. Orang yang menghilangkan saksi depan mata kita, kawan kita, kerja dia menghilangkan kesedihan orang lain, menolong orang lain, Allah Ta'ala tempatkan dia di tempat istimewa. Jadi tuan-tuan kasih Allah Subhanahu Wa Ta'ala, khidmat, masuk khidmat adalah memudahkan orang lain, menyenangkan hati orang, itu masuk khidmat. Itu masuk khidmat. Khidmat apa maksud dia tuan-tuan? Memudah, menyenangkan dan menghiburkan hati orang lain. Syekh kata kalau kita tak dapat memberi kesenangan pada orang lain, paling kurang jangan kita menyusahkan orang lain. Kalau kita tak dapat memberi kemuliaan pada orang lain, paling kurang jangan kita menghina orang lain. Kalau kita tak dapat memberi kesenangan pada orang lain, paling kurang jangan menyusahkan. Kalau kita tak dapat tak dapat memberi makanan dan sebagainya, paling kurang kita berdoa kebaikan kepadanya. Boleh insya-Allah tuan-tuan. Jadi orang yang menghilangkan kesedihan orang lain juga termasuk daripada golongan orang yang akan dapat tuduhan arasy Allah Subhanahu Wa Taala. Demikian juga orang yang jaga solat Jumaat. Kena jaga solat Jumaat tuan-tuan. Sekarang dulu kita bagi alasan tak boleh pergi masjid, tak dapat vaksin apa semua. Sekarang semua orang dah vaksin, semua orang dah kapasiti masjid pun dah diluaskan, tidak ada alasan lagi tuan-tuan. Jadi orang yang jaga sembahyang Jumaat, Allah Subhanahu Wa Taala juga akan masukkan di kalangan orang yang akan dapat tuduhan arasy Allah Subhanahu Wa Taala. Demikian juga orang yang banyak selawat tuan-tuan. Orang yang banyak selawat, lidah dia dibasihi dengan selawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan selawat ni tak perlu kita baca. Kadang-kadang dalam bayan, dalam majlis hadis kita sebut Nabi Muhammad, kita pun sallallahu alaihi wasallam, itu pun dikira selawat. Apatah lagi pelajar dua hadis tahun akhir, qala Allah qala Rasul hari-hari dia sallallahu. Syekh kita kata satu orang belajar dua hadis dalam tahun itu, dalam masa yang sama dia tak pernah mimpikan Nabi, seolah-olah dia tak belajar hadis. Maksudnya apa? Dia duduk qala Allah sallallahu, dalam masa yang sama dia tak dapat mimpi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mana dia duduk saja tak selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga orang yang ittiba' sunnah. Cinta pada Nabi ni, pertama kita banyakkan selawat. Yang kedua, apa saja sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam seboleh mungkin kita apply masuk dalam kehidupan kita. Daripada sunnah zahirnya kepada sunnah batinnya, daripada sunnah-sunnah yang kecil sampai sunnah yang besar, kita jadikan
ittiba' sunnah ini sebagai hobi, kesukaan kita. Orang yang menjaga sunnah, ittiba' sunnah juga termasuk daripada golongan orang yang mendapat naungan arasy Allah Subhanahu wa taala. Satu kali Nabi SAW pulang daripada satu ghazwah peperangan di tepi pantai, maka Nabi SAW semayang bersama sahabat, semayang jemaah. Lepas tu Nabi semayang sunat. Tiba-tiba selesai semayang, Nabi disaksikan ada satu ekor burung datang terbang, burung kecil terbang, dia ambil pasir, kemudian dia masukkan dalam pantai, dalam air. Kemudian dia terbang balik, ambil pasir 2-3 biji, banyak mana sangat dengan muncung dia kan. Kemudian dia baling ke dalam pantai. 2-3 kali peristiwa itu, maka Nabi jadi heran. Jibril tolong bagi tahu, ya Rasulullah, Allah Subhanahu wa taala nak bagi pengajaran kepada kamu. Sebenarnya pasir yang diambil oleh burung itu ibarat dosa-dosa maksiat yang dibuat oleh umat kamu. Dan kemudian lautan yang banyak tadi, pasir yang dimasukkan dalam lautan tadi, lautan yang luas itu ibarat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi banyak mana dosa umat hari ini tuan-tuan, ibarat pasir yang diambil oleh burung kecil saja tadi, dilemparkan di dalam lautan tak rasa apa pun. Seperti mana satu ekor semut, kemudian dia naik atas kaki seekor lembu, pergi kepada tanduk lembu, kemudian dia kata, sorry, minta maaf, aku tersepak kaki, aku tersadung apa. Lembu kata, aku tak rasa apa pun. Demikianlah dosa umat ini banyak sekalipun tuan-tuan, sebenarnya nak berbandingkan dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala, seperti mana semut di atas tanduk seekor apa itu tadi, kerbau tadi tuan-tuan. Allahu akbar kabira. Syekh Abdul Qadir Jalani, rahmat Allah Subhanahu wa taala begitu banyak tuan-tuan. Kalau nak cerita rahmat Allah Subhanahu wa taala ni tuan-tuan, Allah lanafidat kalimatu rabbi. Kalau dijadikan pohon-pohon kayu-kayu sebagai pena, 7 lautan itu sebagai dakwat menulis tentang kebesaran rahmat Allah Subhanahu wa taala siang dan malam. Tulis dan tulis dan tulis rahmat Allah Subhanahu wa taala, lanafidat kalimatu rabbi. Akan kering segala air lautan, akan habis segala kayu-kayan, tapi rahmat kebesaran Allah taala tak akan habis tuan-tuan. Syekh Abdul Qadir Jalani. Siapa tuan-tuan? Syekh Abdul Qadir Jalani 18 tahun dalam pengajian dia, dalam bayan dia cerita tentang kebesaran rahmat Allah taala. Hari-hari rahmat Allah, Allah macam ni, Allah macam ni, macam saya cerita tadi. Saya tu satu cepis saja. Allah macam ni, macam Allah rahmat Allah macam ni, hebat Allah macam ni, kebesaran Allah macam ni. 18 tahun. Masuk tahun 18 dia tukar topik daripada rahmat Allah kepada jalal Allah. Ada jalal sini. Syekh Abdul Qadir Jalani cerita tentang kejalalan Allah. Tadi cerita tentang rahmat Allah, cerita hebatnya Allah, cerita bila Allah jalal, Allah akan pegang, tangkap hamba dia, maka tidak ada khair bagi hamba dia. Maka dia tukar topik kepada jalal Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah taala ilhamkan kepada hati seorang wali Allah, Syekh Abdul Qadir Jalani, dia kata, wahai Abdul Qadir Jalani, kenapa kamu tukar topik daripada rahmat Allah kepada jalal Allah? Maka Allah taala kata, wahai Syekh Abdul Qadir Jalani, adakah Syekh Abdul Qadir Jalani jawab, ya Allah, aku telah cerita tentang rahmat kamu selama 18 tahun dah. Maka Allah Ta'ala menjawab dengan bahasa mudah kita bagi tahu. Allah Ta'ala jawab, wahai Abdul Qadir Jalani, 18 tahun kamu cerita tentang rahmat kebesaran aku, adakah rahmat aku telah habis? 18 tahun kamu cerita kebesaran rahmat aku, adakah telah kehabisan rahmat aku? Jadi rahmat Allah Subhanahu wa taala tidak akan kehabisan. Seperti mana saya ulang pada awal-awal tadi, Qari Tayyib dia berkata, di hari akhirat nanti, di hari mana syafaat telah diberikan, orang mukmin setengahnya telah dikeluarkan, perintahkan Allah Taala, perintahkan malaikat keluarkan orang mukmin yang ada dalam neraka Allah Subhanahu wa taala, sehingga rahmat Allah Taala begitu luas sekali, tertulis di arasy, inna rahmati fawqa ghadabi, sesungguhnya rahmat aku mengatasi kemarahan aku. Sehingga pada hari itu syaitan pun terpaksa angkat tengkuk, syaitan pun berharap kalau aku juga dapat diampunkan hari ini. Jadi kalau syaitan pun berharap tuan-tuan dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala, kenapa kita tidak berharap kepada Allah Subhanahu wa taala? Jadi hari ini tuan-tuan, satu kali Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, dia masuk cari Nabi, di rumah tak ada. Kemudian dia pergi 2-3 langkah, dia pergi ke kebun Bani Najjar. Dia tengok air daripada kebun Bani Najjar mengalir ke bawah. Dia rasakan Nabi ada dalam kebun. Dia pergi masuk dalam kebun tadi, jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Benar Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi tahu, man qala la ilaha illallah dakhala al-jannah. Barang siapa yang ucapkan la ilaha illallah masuk syurga. Maka Abu Hurairah kata, ya Rasulullah, hanya dengan mengucapkan la ilaha illallah masuk syurga? Ya, hanya dengan mengucapkan la ilaha illallah manusia akan masuk syurga.
Apa dalilnya ya Rasulullah? Boleh kamu bagi bukti supaya aku bawa pergi kepada orang sana? Nanti orang tanya apa bukti? Nabi SAW kata, ambil selipar aku ni. Bawa selipar aku ni, bawa pergi cerita pada manusia. Dia pun ambil selipar Nabi SAW, keluar daripada kebun, dia pergi cerita. Wahai manusia, qulu la ilaha illallah dakhalal jannah. Sampailah dia cerita-cerita jumpa Umar. Bila Umar dengar kata ni, ayah Abu Hurairah, kamu kata apa? Dan Umar sifat dia tuan-tuan tahu, dia apa orang panggil? Dia sergah, dia tangkis apa itu dada Abu Hurairah sehingga dia terpelanting sebelah sana. Dia kata, wahai Abu Hurairah, adakah Rasulullah cakap macam ni? Dia kata, ya Rasulullah cakap ini selipar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia kata, aku takutlah kalau manusia hanya berharap dengan ucap la ilaha illallah, manusia akan meninggalkan untuk beramal. Maka Umar pergi jumpa report Nabi sallallahu alaihi wasallam, adakah ini sabdaan kamu wahai Rasulullah? Nabi sallallahu alaihi wasallam mengiyakan, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga mengiyakan perkataan Umar. Kalaulah maknanya apa kita nampak di sini, hakikat sebenarnya satu orang itu hanya akidah kepada Allah Subhanahu wa taala, akidah yang betul, akidah la ilaha illallah yang betul tanpa buat amal sekalipun, tapi akidah yang betul, dengan akidah yang betul Allah Taala boleh masukkan kita dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Tanpa amal Allah Taala tak berharap kepada amal kita. Kenapa? Manusia akan masuk syurga kelak, insya-Allah kita semua akan masuk syurga kelak. Itu bukan disebabkan amal kita, malah itu disebabkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Inna rahmati fawqa ghadabi, kata Allah, sungguhnya rahmat aku mengatasi kemarahan. Mudah-mudahan Allah Ta'ala tak marah kepada kita. Mudah-mudahan rahmat Allah meliputi kita sepanjang masa, sepanjang zaman sampailah hari akhirat, dan Allah masukkan kita semua di dalam syurga Allah dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala, dengan berkat Nabi kita Muhammad Mustafa wa Ahmad Mujtaba sallallahu alaihi wasallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, habis majlis hari ini. Tuan-tuan di luar sana, insya-Allah kita akan sambung lagi malam esok atau pagi esok. Insya-Allah di sini akan teruskan lagi sedikit majlis kita. Assalamualaikum.